Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama untuk kita menghadirkan jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dalam solat Jumaat berjemaah. Insya-Allah pada hari-hari yang lain, pada hari-hari solat waktu 5 waktu yang wajib, kita usahakan untuk kita memanggil kiri kanan rumah kita, anak beranak lelaki kita, untuk bersama-sama pergi awal ke masjid, untuk kita bersama-sama mendapat ganjaran banyaknya pahala berjemaah di masjid. Dan ini adalah salah satu daripada perkara manfaat besar apabila ramai mengenali kita, ramai mengenali keluarga kita, ramai akan membantu kita, ramai kita akan bantu, sebagaimana apa yang berlaku pada pertemuan-pertemuan, jalinan-jalinan kasih sayang sesama manusia. Tak kira kita Muslim ataupun kita bukan Muslim, mereka Muslim ataupun mereka bukan Muslim. Nama saya Noli bin Hussein daripada Hidayah Center Foundation, iaitu satu NGO yayasan yang ditubuhkan pada tahun 2012, sebelumnya 2005, iaitu Hidayah Center. Kemudian dia buatkan foundation, satu yayasan yang ditubuhkan di bawah pantauan bahagian hal ehwal undang-undang di Jabatan Perdana Menteri. Tugas kami ada 3 yang sangat besar, iaitu share tentang Islam kepada bukan Islam. Kemudian kami perbetulkan salah tanggapan tentang Islam oleh orang bukan Islam, dan perbaikikan juga salah tanggapan orang Islam terhadap non-Muslim. Tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian, hari ini tajuk perbincangan perkongsian saya bersama-sama adalah dakwah non-Muslim. Apakah peranan kita? Wajib ke kita buat dakwah kepada orang bukan Islam? Wajib ke kita buat dakwah kepada kiri kanan kita yang bukan Islam? Wajib ke kita bercerita tentang siapa Tuhan, siapa Rasul, apa itu Al-Quran, apa yang ditulis dalam Al-Quran, dan adanya hari akhirat, ada syurga dan neraka? Kenapa kena balik ke rumah Adam alaihissalam bersama-sama dengan orang bukan Islam? Adakah kita sahaja yang perlu masuk syurga? Kita perlu tinggalkan ke tanggungjawab ataupun tugas yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita benar mahu berdua kalimah syahadah yang kedua bersungguh-sungguh, iaitu melakukan dakwah kepada orang bukan Islam? Atau kita sengaja membiarkan mereka, iaitu keturunan kita, sebab moyang Adam, moyang Noli, moyang Sulaiman, moyang kepada Lakshmi, moyang kepada Paul, John, Wong, Lim, Ramasamy adalah Adam alaihissalam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa ada 2 kategori yang besar sekali, iaitu adanya mungkar yang terbesar, adanya ma'ruf yang terbesar. Apakah di mungkar yang terbesar, tuan-tuan? Mungkar yang terbesar di sisi Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, dan
Allah mengampuni segala dosa yang lain. Dan apakah dia ma'ruf yang terbesar? Iaitu la ilaha illallah, iaitu mengesakan Allah, ya, mengesakan Allah. Itulah dia kemungkaran yang besar, dan mengesakan Allah itulah ma'ruf yang terbesar. Adakah kita nak meninggal perkara-perkara besar? Adakah kita nak buat benda-benda kecil? Adakah kita sekadar nak pakai, minta maaf, nak pakai celak, nak bersugi? Itukah dia perkara besar yang Rasulullah buat? Rasulullah menjalinkan hubungan sehingga peace. Itulah Islam. Aslama, salima, salam. Itulah dia Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, mensyirikkan Allah adalah satu perkara besar yang patut ada pada diri kita, agar kita tentang, bukan tentang menjauhkan mereka daripada kita, sebagaimana kita menentang kesyirikan ataupun maksiat yang ada mungkin, na'uzubillah, pada anak isteri kita, kakak kita, abang kita. Syirik tergolong daripada beberapa kategori. Ya, ulama membahaskan ada 6 kategori, ada yang 5 kategori. Jadi tuan-tuan, wajib untuk kita memastikan keluarga kita, ya, jiran-jiran kita, tak kira siapakah dia, jangan syirik kepada Allah. Esakan Allah. Dakwah tuan-tuan, dakwah. Berdakwahlah, bukan sekadar mengislah, iaitu mensolehkan orang yang sudah Islam. Perkara besar yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling besar dan paling banyak sekali sepanjang hidup dia, iaitu memastikan tidak ada satu orang pun yang syirik kepada Tuhan, dan memastikan sekurang-kurangnya kalau dia tidak bertaubat suatu di dunia, dia di self cleansingkan ataupun dia terpaksa, saya sebut sebagai taubat di akhirat, iaitu dimasukkan, dicelupkan ke neraka, tetapi dia ada peluang untuk masuk syurga kekal selama-lamanya. La ilaha illallah. Tuan-tuan, kakak yang pakai baju biru menangis, asalnya anak dia yang dipeluk pakai baju warna lebih kurang warna putih. Anak ni dibuang oleh mak dia yang berbaju warna biru. Kenapa? Engkau telah pun murtad daripada ajaran Kristian sebab kamu masuk Islam. Beberapa tahun saya dipanggil untuk membantu cuba buat Asara PK, kaedah dakwah yang terkini, yang bertestimoni dengan izin Allah 70% success rate, iaitu menceritakan tentang A, Tuhan benar ada, buktikan. S, Tuhan benar hanya satu, buktikan. S, Tuhan tidak boleh disyirikkan, buktikan. Mana dalil dia, apa analogi dia, apa implikasi dia di dunia, apa impact dia di akhirat. Kenapa? Semua diceritakan. Kemudian A yang kedua, Asa, Al-Quran benar wahyu Tuhan, buktikan. Sehingga dia mengangguk. Dan A juga yang kedua, pecah dua tadi, S pecah dua, A pun pecah dua, iaitu Al-Quran terpelihara, tidak akan berubah walau satu huruf, iaitu mother tongue language of, bahasa ibunda siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam bahasa Arab, dibaca sehingga hari ini. Terjemahannya pun akan sama, tidak akan berubah. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. A, S, A selesai. R, bahawa ada rasul-rasul banyak, ramai, iaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
khataman nabiyyin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka buktikan dia juga ulul azmi, ya, sehingga mahu dibunuh tetapi tetap buat. Itu dalil, bukti bahawa Islam itu benar. Takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau ada satu nyawa India, China, Iban, Kadazan, Switzerlander, New Zealander, Australian, bla 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 bla, masuk neraka. Sebab dia semua itu adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada moyang Adam alaihi salam. Tuan-tuan, saya diminta pergi ke Penang, dan saya pergilah ke Penang. Ya. Saya pun berjumpa dengan anak dia. Anak dia kata, tolong ibu saya nak ibu saya masuk syurga seperti saya. Tuan-tuan, tak ada seorang pun di antara keluarga kita mungkin yang beragama bukan Islam. Sebab itu kita tak ada rasa langsung terhadap bagaimana dia rasa. Selfishnya kita. Lihatlah bagaimana setelah saya ceritakan asara PK, yang terakhir asara, bahawa akhirat adalah syurga, ada syurga, jom balik rumah Adam. Kamu Kristian, kamu mesti balik rumah Adam. Setelah dia percaya dengan asara, saya kata, kamu sebenarnya sama fikrah dengan anak kamu sekarang. Nak tak settle connection dengan Tuhan. Yang kamu percaya ada tadi, yang kamu percaya satu tadi, yang kamu faham dah apa maksud syirik tadi, yang kamu tahu bahawa Al-Quran iaitu buku seperti juga dulu Injil, bukan Bible, adalah manual dan kompas kehidupan untuk kita semua, yang terpelihara, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sembahyangnya seperti orang-orang muslim. Kamu sembahyang bagaimana? Adakah mengikut apa yang tadi kamu angguk-anggukkan? Dan tujuan akhir kamu adalah masuk ke syurga Tuhan, kepunyaan Tuhan. Siapakah asara PK? Siapakah pemilik syurga? Kakak, dia sebut Tuhan. Jom ambil kunci syurga sekarang. Sebagaimana kakak berkahwin dulu, suami kakak akan sebut, tiada lain yang aku sayang kecuali kamu, wahai. Nama kakak tu saya lupa dah. Maka bertawudlah hubungan. Begitulah kita dengan Tuhan itu. Tuhan itu dengan sifat rahimnya akan beri segala-galanya pada kamu. Apatah lagi syurga milik Allah. Begitu juga kamu bagi badan kamu dan seluruh jiwa raga kamu kepada suami kamu setelah beliau mengucapkan perkataan tadi. Jom ikut saya. Tiada lain yang aku sembah melainkan Allah dan Muhammad, Nabi, hamba, manusia seperti Jesus, iaitu Nabi Isa, Moses, Abraham, Sulaiman dan segalanya, sehingga ke Adam, adalah manusia, utusan, messenger, Mesiah kepada Tuhan. Jom syahadah dalam bahasa Arab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun ikut dan kemudian baca semula perkataan terjemahan yang dia faham. Tanya dia, faham tak apa yang awak baca? Ikhlas tak apa awak baca? Adakah awak baca ni dalam keadaan terpaksa? Saya memaksa, anak memaksa, awak paksa diri, atau ada orang memaksa untuk duit? Dia kata tak. Kemudian dia menangis. Dia cakap dengan anak dia, kakak,
Bermula hari ini, insya-Allah kan kita akan masuk syurga sama-sama. Alhamdulillah. Adik kepada kakak yang sebelah kiri, baju merah, tengok mak dia syahadah. Adik pun naklah mak. Alhamdulillah, satu keluarga masuk Islam. Tuan-tuan, puan-puan, adakah saya sedang berdakwah kepada tuan-tuan? Atau saya mengislah? Saya sekarang sedang mengislah tuan-tuan, mensolehkan tuan-tuan agar ikut cara Nabi SAW. Saya bukan buat dakwah sekarang ini, sebab dakwah adalah kepada non-Muslim. Tuan-tuan ada buat? Tuan-tuan ada buat? Bermula hari ini, insya-Allah, bermula dengan 3M, melakukan asara fikir. Tuan-tuan mula dengan 3M, iaitu yang pertama, yang pertama, minta izin untuk cerita Islam kepada kawan-kawan capaian non-Muslim. Tuan-tuan, ketuk pintu. Kalau dia tak buka pintu, jangan masuk. Nanti berkelahi, hilang kawan non-Muslim. Nanti kalau dia dah buka, kita akan nampak seolah-olah ada najis di dalam rumah dia, sebutkan pada dia. Ada tai kucing di dalam rumah awak, minta maaf. M yang kedua, minta maaf. Apakah analoginya? Kita akan sebut, kakak jangan sembah Jesus. Jesus itu berhala, patung dan juga manusia. Itu bukan Tuhan. Minta maaf, tunduk, humble, bagi tahu yang jelas kepada dia. Tadi ketuk pintu minta izin, ketuk lepas tu minta maaf sebab bagi tahu ada najis. Analogi yang sama, bagi tahu jangan sembah berhala. Minta maaf kakak. Quran yang sebut ni. Tadi kan Quran akan dibuktikan wahyu Tuhan terpelihara, sebab komplit. Asara fikir. Dan M yang ketiga, menangi hati dia. Mungkin ya, analogi dia seolah-olah macam kita nak tengah berdakwah, dia stres. Mungkin menangi hati dia. Nampak anak dia lalu, comel anak awak, bagi dia happy sikit. Tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan, dakwahlah, berdakwahlah, bukan sekadar berislah. Rasulullah SAW boleh dikatakan sepanjang hidupnya berbuat dakwah, islah sambil-sambil. Saya tinggal di Titidia Ajaya. Saya minta kepada sahabat saya Nazir masa itu, hari ini bagilah saya, bantulah saya untuk saya buat dakwah. Berilah peluang untuk non-Muslim masuk masjid. Sebab ibu kepada mereka yang sudah pun masuk Islam meninggal dunia. Anak dia, anak kepada yang meninggal, perempuan, iaitu yang berbaju biru dan belang hitam putih, yang sedang duduk melihat baju kuning, baju oranye. Ayah dia yang belakang dia berbaju kuning ke peach color dengan warna macam jalur-jalur kuning, di hadapan yang pakai songkok, pakai ketayap putih, baju putih di belakang sekali tu. Dia cakap dengan ayah dia daripada Johor, "Papa jangan sekali-kali kuburkan dia di tempat orang Islam. Mereka ni dibuang." Dan apa yang berlaku? Dia call saya, "Ustaz, bantu saya. Saya tak bagi isteri saya jasad dia dibakar sebab dia telah pun Islam." Saya pun ambil cilok daripada hospital, bawa ke masjid saya di Titidia Ajaya Shah Alam. Saya bagi tahu pada Nazim, minta tolong, berilah saya ruang untuk saya buat dakwah kepada mereka. Alhamdulillah, itulah masa saya buat dakwah. Tengok jari saya mengatakan, jangan syirik,
mak kamu tak masuk Islam sebab asara fikir, bukan sebab masuk Melayu. Sebab dia tahu Tuhan itu ada. Dia sebelum ni tak tahu, kemudian dia dah tahu ya bahawa Tuhan hanya satu. Tuhan tak boleh syirik. Dia pencipta, bukan ciptaan. Dan dia nak Al-Quran, dia nak manual kehidupan yang boleh dibaca. Bukannya pergi ke kuil tak boleh baca. Hanya Sami saja yang boleh baca. Dan dia nak ikut siapa dia, contoh teladan sebenar, cara sembahyang, cara bersin yang menyebut Alhamdulillah Allah mencipta manusia, terbuangnya coronavirus, terima kasih Allah, Alhamdulillah. Nak ikut cara benar. Dan dia mahu masuk syurga sebab itu adalah destinasi terakhir manusia. Juga kamu. Sehingga dia yang baju yang tadi yang saya sebut, baju biru dan belang putih hitam, masa di apa nama tu? Sewaktu di minta maaf, sewaktu dikubur, ini masa ni saya cakap dengan lembut, ibu kamu tadi telah dibersihkan dengan perlahan-lahan, dicedokkan air, dibasuh dengan sangat bersih, dengan bersabun dan juga dengan dibelai dan sebagainya. Sebab itu dia suka Islam. Kemudian akan ditanam nanti di kubur. Kami bawa dia pergi ke kubur. Lihatlah, last kali dia peluk saya. Can I hug you, uncle? I want to hug you. Thank you very much, uncle. Bagaimana cara, sambil menangis, bagaimana cara saya nak mohon ampun kepada ibu saya? 3 bulan saya catukan nasi dia, saya tak bagi dia makan beras. Allah. Tuan-tuan, jangan sekali-kali tinggalkan walau seorang pun mu'alaf yang ada di kiri kanan tuan-tuan. Kalau kita sebut mereka adalah newborn baby. Apa maksud newborn baby? Perlu dipimpin hari-hari, bukan ditinggalkan sampai langsung tak kenal, sampai langsung tak tahu, sampai langsung kita biarkan mu'alaf yang datang ke sini. Mohon dia ajar melihat kiri dan kanan. Wahai saudaraku Islam Muslim bersama, bantulah aku nak cakap malu. Allah, 15 tahun saya melakukan dakwah dan menyantuni saudara baru. Kesian kita tengok mereka tuan-tuan. Sebab tu mereka hina dina nampak di mata pandangan orang ramai, hanya disebabkan orang Islam sendiri tak nak jadi orang Madinah yang menyambut muhajirin yang datang daripada Mekah. Terkadang kejamnya kita, tak perasan, selfishnya kita, hanya kata keturunanku adalah keluarga yang aku lahirkan. Tapi Nabi Zakaria, Nabi Jesus, Nabi apa lagi, semua nak dibunuh. Menegakkan syiar Islam. Kita sekadar orang hina Nabi, kita marah bagi anak rak. Tapi sebenarnya Nabi Muhammad sentiasa ada di syurga Allah. Islam sentiasa akan tersyiar. Kamu buat tak buat dakwah, tersyiar dia. Kita sahaja yang memviralkan, menghuru-harakan sesama Islam, memecah belahkan keadaan, sehingga lari orang-orang Islam, orang-orang non-Muslim yang sepatutnya kita rapati dan dakwah. Dengan izin Allah, Allah yang menyusun mereka, lebih kurang 803 orang dah datang ke Hidayah Center Foundation untuk memahami Islam. Ada yang kami dakwah secara street dakwah, ada yang kami buat secara Chinese New Year open house, ada yang kami buat secara ziarah mu'alaf sambil-sambil cerita asara fikir kepada keluarga non-Muslim mereka.
Ada yang kami bawa ke masjid, bagi tahu mereka apa itu Islam. Islam adalah asara fikir. Tak kira dia padri, tak kira dia tokoh politik ke siapa. Datuk Tan Sri Murphy Pakiam adalah Archbishop, padri-padri dekat Damansara Utama Methodist Church, padri yang ada dekat Sacred Heart, dan juga banyak lagi. Telah pun sampai mesej asara fikir daripada saya. Mereka menerima dengan sangat-sangat tenang, sebab kita rapat dengan mereka, kita kunjung tempat mereka, mereka kunjung masjid kita. Inilah kaedah yang harmoni, yang wajib kita buat. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jangan tuan-tuan, saya menyeru pada tuan-tuan semua, pada hari ini di Masjid Setia Alam, janganlah berkelahi sesama Islam di dalam viral. Bertabayunlah. Jangan kita nak buat sesuatu yang mengingkari kuasa Allah. Kalau kita nak memesan sesuatu ataupun nak berhujah kepada maksiat yang dibuat, pergi kepada orang yang buat maksiat, dakwah dia. Kalau orang itu adalah Muslim, islahkan dia. Kalau dia non-Muslim, dakwah dia dengan asara fikir. Kamu tak faham, katakan contoh, adalah namanya start daripada katakan M, kamu non-Muslim, kamu tak faham siapa Nabi Muhammad. Biar saya ceritakan apa itu Islam. Mudah dikenali dengan asara fikir. Dia akan bertanya, apa itu asara fikir? Apa dia asara fikir, tuan-tuan? A, Tuhan ada, buktikan. S, Tuhan satu, buktikan. S juga tidak boleh syirik, buktikan pada dia. Bila dibuktikan semua tu, of course dia akan, wow, selama ni aku tak perasan. Siapa di sini angkat tangan main bola pada umur 20 tahun pakai seluar pendek dulu masa tak ada SMS? Semua orang gelap. Mesej tak sampai. Tak ada lagi ustaz-ustaz datang ke rumah-rumah ataupun masjid surau kamu menceritakan itu aurat, haram. Apa kata non-Muslim? Non-Muslim lagu tak tahu apa itu A, Tuhan ada, S, Tuhan satu, tak boleh syirik. A, Al-Quran benar wahyu Tuhan. A juga Al-Quran benar terpelihara. R, ada Rasul rupanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Sebelum itu ada Jesus bawa Injil, bukan Bible. Musa bawa Taurat dan sebagainya. Rupanya ada hari akhirat. Rupanya semua kena wajib balik ke syurga Allah. Tidak boleh langsung masuk neraka Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalil-dalil kewajipan berdakwah saya kumpulkan secara begini. Saya, Noli bin Husin, tidak berwajib untuk berdakwah kepada capaian tuan-tuan, sebab saya tak kenal dan tuan-tuan tak cerita dengan saya. Setuju? Setuju? Saya wajib kepada capaian saya. Boleh faham? Tuan-tuan wajib kepada capaian tuan-tuan. Simple logic. Kalau tidak tahulah dia apa itu Tuhan yang ada, Tuhan yang satu, Tuhan yang tak boleh syirik. Al-Quran itu benar wahyu Tuhan. Al-Quran itu terpelihara sebagai manual dan kompas kehidupan dia. Dan adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan lagi sembah berhala. Jangan sembah gambar, jangan sembah apa saja, dan jangan tak sembah Allah.
ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, ceritalah tentang Islam dengan hikmah kebijaksanaan. Saya kumpulkan 3M dalam asara fikir. Minta izin nak cerita tentang Islam. Dia tak bagi, jangan pergi, nanti bergaduh. Boleh faham? Jaga hubungan. 2-3 bulan kemudian ulang semula, ketuk lagi pintu. 3M, minta maaf sebab nanti nak sentap hati dia. Jangan sembah berhala, jangan tak sembah Tuhan etis, jangan sembah orang Kristian, jangan sembah ini dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan yang dimuliai Allah Subhanahu wa taala, yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya kasihi. Misi Rasul sallallahu alaihi wasallam, misi dia dah meninggal, tuan-tuan. Kalau dia ada pada hari ini, wajib kita membantu dia. Tapi dia tak ada. Yang ada Noli, Syakirit, Lim Jui Sun, Firdaus Wong, Kamarudin Abdullah, Dr. Zakir Naik. Tuan-tuan, nak tengok sahaja, paling tidak jadilah keluarga Ansar kepada kami yang bawa para muhajirin. Kami ada 7,000 orang yang kami santuni, 800 orang yang telah syahadah dengan kami. Kami ada 23 pejabat. Kami ada lebih kurang dekat 90 orang berbayar. Jenuh cari duit. Ini adalah perintah bos. Bos kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah panjang cerita, kalau saya nak ceritakan, saya kena stop sebenarnya pada lebih kurang 1:10, lagi 1 minit. Ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya, ya, daripada orang yang menyeru kepada Islam dan beramal soleh, ya, dan sebut aku adalah orang yang patuh menyerah diri kepada Tuhan. Peace, Islam. Jom, ikutlah saya. Saya dapat tentangan daripada isteri dia belah kiri setelah saya mensyahadahkan, ya, Ravi. Tapi kami boleh jadi kawan selepas itu. Muiz baru belajar setahun asara fikir, telah mensyahadahkan lebih kurang 5 orang di Kelantan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Muflihun. Siapa nak berjaya di sini, ikut kata Allah. Segolongan umat ini sahaja yang akan dapat falah, kejayaan. Kejayaan erti makna Allah adalah syurga, tuan-tuan. Berdakwahlah. Berdakwahlah. Malah ini yang Allah sebut, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada ma'ruf, cari ma'ruf yang paling besar, tuan-tuan. Menegah kepada kemungkaran, cari kemungkaran yang paling besar, tuan-tuan. Bersama dengan kami di Hidayah Center Foundation, bantu kami, paling tidak doakan kami agar lebih lagi akan masuk Islam, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Kita banyak alasan, tuan-tuan. Kita banyak alasan. Cubalah agar kita tidak beralasan sebagaimana Bilal bin Rabah, sebagaimana Aisyah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka tidak langsung beralasan. Paling tidak balighu anni walau ayah. Wong, aku tak pandai berdakwah. Aku kenal Pak Cik Noli.
kenalkan dia kepada saya, insya-Allah. Begitulah tuan-tuan, ya. Jadi saya rasa sekadar itu, ya, insya-Allah. Ini nombor telefon saya, siapa nak ambil nombor telefon. Wallahu alam, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf kepada semua kalau ada terkasar bahasa, mungkin tersentak. Tetapi inilah yang Allah sebut. Inilah panggilan seruan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang kita sayangi, yang kita ucap 2 kalimah syahadah setiap hari untuk kita ikut dan ikut Rasulullah. Tuan-tuan, wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.